Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ni kita nak belajar tajuk anggar kuantiti bagi matematik tahun 5 berujukan buku teks muka surat 14. Anggaran maksud dalam bahasa yang paling mudah ialah suatu nilai yang paling hampir. Contohnya kalau dalam bekas tu ada 100 biji, kamu sebut 98 biji, 99 biji ataupun 101 biji. Okey, maksudnya jawapan kamu adalah betul lah tu. Itulah anggaran, tak semestinya kamu sebut 100. Okey, jelas? Kemudian kita kena ingat perkataan suku, setengah dan 3 suku. Okey, suku adalah 1/4. Tengok gambar rajah yang ni. Ambil contoh sekeping pizza macam ni lah. Pizza dipotong 4 bahagian. Awak makan 1, cikgu makan 3. Jadi, siapa yang untung? Jadi, yang awak makan 1 tu adalah 1 bahagian daripada 4 bahagian. Ingat, 1 bahagian daripada 4 bahagian keseluruhan. Yang cikgu makan 3, awak makan 1. Jadi, itulah maksudnya suku. Suku tu adalah 1 bahagian daripada 4 bahagian. Bukan daripada 10 bahagian, daripada 4. Ingat, bukan 1/8 tu bukan suku. 1/4 adalah suku. Kemudian setengah adalah 1/2. Kenapa 1/2? Tadi per 4 tadi semua. Okey. Setengah tu asalnya daripada per 4 juga. Okey, tengok cikgu potong 4 semula ya. Cikgu potong 4 balik pizza ni. Jadi sekarang ni nampak. Jadi berapa pecahan dia? 2 kan? 2/4. Betul tak? 4 ni keseluruhan bahagian lah. Habis tu kenapa jadi 1/2? Ya, permudahkanlah. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Terbalikkan. 1 darab 2, 2. Sini tulis darab. Terbalikkan. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Betul tak? Nampak dah. Setengah tu asalnya daripada 2/4. Jadi, kena ingatlah setengah tu 1/2. Daripada 4 bahagian tu dah jadi. Yang ni 1 bahagian awak makan. 1 bahagian 2 ni saya makan. Okey, jelas 1/2. 3 suku sama dengan 3/4. Maksudnya 3 bahagian daripada 4 bahagian semuanya. Jadi kena ingatlah suku adalah 1 daripada 4 bahagian. Setengah ialah 1/2. 3 suku, 3 bahagian daripada 4 bahagian. Jelas? Okey, nak lebih jelas lagi cikgu tunjukkan dalam gambar rajah jam. Okey, sekarang ni jam ayah kamu sebut pukul berapa sekarang ni? Pukul 12 suku. 12 suku. Okey, kenapa kita panggil 12 suku? Sebab jarum panjang dia nampak berada di nombor 3. Jadi bila cikgu lorekkan bahagian ni, nampak tak dia jadi 1/4. Jadi sebab itulah kita sebut 12 suku. 6 suku. Suku tu maksudnya 1 bahagian daripada 4 bahagian. 12 setengah. Kenapa 12 setengah? Okey, cikgu potong 4 jam ni. Kenapa kita panggil 12 setengah? Sebab jarum panjangnya berada di nombor 6. Sini. Okey. Jadi bila cikgu lorekkan nampak setengah. Yang ni. Cikgu buang yang ni. Okey. Nampak tak? Ini 1 bahagian. Yang ni 1 bahagian. Jadi 1/2 bahagian. Asalnya daripada 2/4 tadi kan? Asalnya 2/4. Jadi kita permudahkan jadi 1/2. Tadi cikgu dah ajar tadi kan? 2/4 jadi 1/2. Seterusnya 12/45. Ada tak orang sebut 12 3 suku? Mungkinlah orang dulu-dulu zaman P.Ramlee dulu sebut 12 3 suku. Kenapa 12/45? Kenapa? Sebab jarum panjangnya berada di nombor 9. Betul tak? Okey, nampak yang ni? Jadi bila cikgu lorekkan. Okey, nampak? 3 bahagian daripada 4 bahagian. Itulah maksud 3 suku ya. Tapi untuk jam orang tak sebut 12 3 suku, 6 3 suku. Tak, orang tak sebut. Mungkin orang dulu-dulu je sebut. Cuma cikgu nak tunjukkan yang ni kenapa kita panggil suku, setengah, 3 suku.
Contoh seterusnya, kek lapis dipotong 4 bahagian. Macam sedap je kek lapis ni. Okey. Jadi, bahagian bawah ni, nampak cikgu tulis 1/4. Maksudnya cikgu lorekkan 1. Maksudnya, 1 bahagian daripada 4 bahagian semuanya. Jadi, kita panggil 1/4 tu adalah suku. Kemudian, 2/4. Okey, cikgu lorekkan 2. 2 bahagian daripada 4 bahagian. Kita panggil juga 1/2. Tadi permudahkan, betul tak? 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 1/2 disebut setengah. Kalau ada yang tanya cikgu, kalau dah yang ni 1 bahagian ni suku, 2 bahagian ni, jadilah 2 suku, boleh tak cikgu? Saya nak sebut 2 suku. Sebenarnya 2 suku pun betul. 2 suku pun betul. Tapi, paling tepat ialah setengah. Sebab 2 suku ni adalah asalnya 2/4. 2 daripada 4 bahagian. Kemudian kita permudahkan jadi 1/2. 1/2 tu setengah. Okey, jelas? Jadi kita sebut setengah lah. Kalau ada yang sebut 2 suku pun betul juga. Seterusnya 3 suku. Jadi, cikgu lorekkan 3. 1, 2, 3. 3 daripada 4 bahagian adalah 3 suku. Jadi kenapa 3 suku? Sebab 3 bahagian daripada 4 bahagian. Cikgu, kalau 3/10, 3 suku tak cikgu? Bukan. 3/10 bukan. Dia kena per 4 ya. Per 4. Yang suku setengah, 3 suku tu semuanya per 4 asalnya. Setengah ni pun daripada per 4 juga. Cumanya kita permudahkan jadi 1/2. Kemudian last sekali, 4/4. 4/4 adalah sama dengan 1. Betul tak? Kenapa sama dengan 1? Sebab permudahkan. Jadi 1/1. 1 darab 4, 4. 1 darab 4, 4. Jadi 1/1. 1/1 dalam pecahan per 1 ni tiada nilai. Jadi sama dengan 1. 1 apa? Tadilah asalnya 1 biji kek lapis tadi. Okey, jelas semuanya ya. Seterusnya kita tengok contoh daripada buku teks. Muka surat 14. Ini Ahmeng ya, Ahmeng. Dia kata air di dalam tangki ini penuh. Isi padunya 200,000 ml. Isi padu air di dalam tangki B hampir 3 suku. Okey, dia sebut yang mana ni air yang penuh ni? Okey, yang ni, tangki A ni. Ahmeng kata tangki ni isi padunya dah penuh 200,000 ml. Okey, kemudian isi padu air di dalam tangki B hampir 3 suku. Tadi dah belajar dah, kan? Jadi 3 suku dia kata. Maksudnya apa 3 suku? 3/4. Jelas? Berbanding tangki A. Okey, 3/4 daripada tangki A yang ni. Soalannya, berapakah anggaran isi padu air di dalam tangki B? Okey, yang ni dia nak. A dah tahu dah 200,000 ml anggaran sajalah. Jadi tadi Ahmeng ada sebut tadi dia kata 3 suku kan. Maksudnya 3/4 daripada tangki A. Tangki A ni 200,000 ml. Okey, jadi sekarang ni Ahmeng kata anggaran isi padu air di dalam tangki B kurang daripada 200,000 ml. Okey, lebih kurang 150,000 ml. Anggaran dia sajalah. Okey, jadi adakah betul anggaran dia tadi? Yang ni 200,000, yang ni dia kata 150,000. Banyak ni. Okey, kita tengok. Anggaran isi padu air di dalam tangki B kurang daripada 200,000 ml atau lebih kurang 150,000 ml, mililiter. Tadi, ingat tadi Ahmeng ada sebut 3 suku kan? 3/4 daripada tangki A. Jadi kita kira lah. Jadi guna cara ringkas, 4 dengan 20 ada kaitan. 5 darab 4, 20. 5 darab 4, 20. Jadi sifar ni bawa naik. Ini tiadalah. Dah naik atas dah sifar tu. Jadi 50,000 darab dengan 3. Jadi betul lah anggaran Ahmeng dengan Amir tadi 150,000 ml. Soalan kuning bawah ni yang apa dia, burung hantu tanya apa ni? Okey, isi padu penuh sebuah tangki air yang lain ialah 3 kali isi padu penuh tangki A. Anggaran isi padu penuh
tangki air, anggarkan isi padu penuh air di dalam tangki itu. Jadi soalan tadi dia sebut dah 3 kali dia kata. Maksudnya tangki A 200,000. Kan 3 kali maksudnya kali 3 lah. Jadi jawapannya dapat 600,000 ml. Contoh kedua dari buku teks. Jisim separuh bata di atas pallet. Ini hampir 370 kg. Pallet. Yang ni bata, yang ni pallet. Okey, macam mana pallet ni? Okey, pernah nampak ni tak? Forklift. Okey, jadi forklift ni lah yang angkat pallet ni. Okey, kita tak boleh angkat pallet ni, berat ya. Atas ni batu bata yang bina rumah tu. Okey, jadi inilah forklift. Forklift yang angkat pallet ni. Jelas? Forklift ni dia boleh lalu dekat jalan raya. Kalau lalu je mesti ayah kamu cakap, alah, boringnya forklift ni ada kat depan. Pelannya dia gerak, dia jalan. Jadi dia kata pallet A 370 kg. Berapa pallet B? Anggaran. Jadi mudah saja kamu nampak sendiri. Pallet ni kamu anggap macam rumah flat ataupun apartment. Betul tak? Ni tingkat 1, ni tingkat 2. Ni ground floor. Yang ni tingkat 1. Ground floor tingkat 1. Maksudnya ni 2 tingkat, yang ni 4 tingkat. Betul? 1, 2, 3, 4. Yang ni pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni ada 2 kali ganda. Yang ni ada 16. Betul tak? Jadi soalannya, anggarkan jisim bata di atas pallet B. Okey, yang ni lah dia nak. Jadi bila lukis dalam bentuk gambar rajah macam ni, nampaklah. Kan pallet B ni adalah 2 kali. Okey, ni dah sebut bata di atas pallet B lebih kurang 2 kali banyaknya berbanding dengan bata di atas pallet A. Jadi 2 kali. Kalau pallet A dia 370 kg, maksudnya sini adalah 2 kali lah. Kan 2 kali jadi 740 kg. Jadi dapatlah jawapannya, anggaran jisim bata di atas pallet B lebih kurang 740 kg. Seterusnya kita cuba buat latihan lah. Okey, 2 soalan sahaja, A dan B. Boleh buka buku teks muka surat 15. So, macam biasa cikgu share jawapannya. Tapi sebelum tu, okey, tengok video seterusnya. Soalan 1. Anggaran panjang tali adalah 100 cm. Tinggi bekas makanan hampir suku berbanding panjang tali. Berapakah anggaran panjang bekas makanan itu? Soalan 2. Anggaran isi padu cecair di dalam bekas A ialah 1000 ml. Isi padu cecair di dalam bekas A adalah 5 kali anggaran isi padu di dalam bekas B. Berapakah anggaran isi padu cecair di dalam bekas B? Okey, kalau tak jelas, tengok video. Ini soalannya. Cuba jawab. Soalan pertama dan soalan kedua. Macam biasa, cikgu bagi jawapannya. Okey, ini jawapannya. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.